Okey, saya rasa kita boleh mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kuliah masa ini. Dalam kuliah ini insya-Allah saya akan menjelaskan ataupun kita akan bersiaran ataupun berkuliah selama 1 jam. Bermula pada pukul 12 sehingga pukul 12.50. Kemudian para pelajar semua akan masuk ke kelas masing-masing, pukul 1 sehingga pukul 2. Okey, jadi dalam kelas yang pertama ini ingin saya perkenalkan nama saya lah. Nama saya Dr. Muhammad Asmadi bin Yaakob, yang akan mengendalikan kuliah masa ini 1 semester untuk Fakulti Electrical Engineering ataupun kejuruteraan elektrik dan juga sains kesihatan. Betulkan saya kalau silap ya. Okey, jadi dalam kuliah lebih kurang 1 jam ataupun 50 minit ini, insya-Allah kita akan membincangkan tentang beberapa tentang topik. Untuk minggu yang kedua ini kita akan masuk ataupun kita akan membincangkan topik yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengenalan penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okay, para pelajar yang dihormati sekalian, subjek ini ataupun mata pelajaran ini adalah mata pelajaran umum. Saya rasa awak dah tengok untuk video yang pertama, dipanggil MPU. Jadi mata pelajaran umum ini satu subjek yang perlu diambil oleh semua pelajar-pelajar di sarjana muda lah yang di universiti. Dan pada semester lepas, pada 2 semester lepas yang terakhir ataupun semester lepas, subjek hubungan etnik dan juga subjek tamadun Islam dan tamadun Asia ataupun TITAS. Jadi bermula semester lepas subjek ini diperkenalkan dan diambil oleh anda semua. Okey, jadi saya ingin meneruskan kepada perbincangan tentang topik yang pertama ini, berkenaan dengan pengenalan tentang subjek ini ataupun pengenalan topik yang pertama. Jadi tajuk ataupun subjek ini adalah subjek, kalau dulu yang saya sebutkan tadilah, ada kursus tamadun Islam, tamadun Asia ataupun dikenali sebagai TITAS dan juga hubungan etnik. Tapi pada penggubalan ataupun subjek ini sebenarnya dia merangkumi ataupun suatu bentuk gabungan 2 kursus tadi tu. Yang mana apa yang ditekankan dalam subjek ini adalah penghayatan. Penghayatan ini maksudnya bagaimana kita sebagai pelajar-pelajar, saya sebagai pensyarah, kita ingin menghayati. Kalau kita boleh terjemahkan hayati ni ataupun menghayati, kita ingin menghidupkan. Hayat ni maknanya menghidupkan nilai-nilai etika yang baik dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang pelajar, tentulah kita perlu mengamalkan akhlak, nilai-nilai yang baik, adab-adab yang baik dalam kehidupan kita. Begitu jugalah saya sebagai pengajar juga, saya cuba ataupun sedaya upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik terhadap ataupun dalam diri saya dan juga untuk pelajar-pelajar yang semua. Okay, itu adalah satu penekanan kepada kursus ini. Okey, apa kaitan
kaitan etika ataupun akhlak lah. Kita bincang secara lebih detail tentang etika dan akhlak ini dan apa kaitan dengan peradaban. Okay, kaitannya adalah sangat jelas. Seperti kata seorang penyair Mesir, dia mengatakan sesungguhnya sesuatu umat itu akan kekal selama mana mereka berakhlak. Jika sekiranya akhlak itu hilang dari diri mereka, maka hancurlah umat itu. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu tamadun, peradaban, ia boleh survive, boleh kekal, boleh apabila rakyat ataupun manusia-manusia yang hidup dalam tamadun tersebut mengamalkan etika, mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Tapi apabila sekiranya manusia dalam tamadun tersebut, penduduk-penduduk dalam negara tersebut tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, maka tamadun itu akan runtuh. Kita dapat tengoklah banyak contoh-contoh yang berlaku dalam tamadun-tamadun yang lepas, bagaimana sebuah tamadun yang besar, sebuah tamadun yang hebat, yang berdiri megah, akhirnya boleh runtuh dengan apabila penduduk ataupun rakyat dalam negara ataupun tamadun tersebut tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, tidak mengamalkan etika-etika yang baik dalam kehidupan mereka. Jadi ni nak menunjukkan betapa pentingnya etika, akhlak kepada manusia. Okey, saudara-saudari sidang pelajar yang dihormati sekalian, saya akan guna satu slide. Saya akan share satu slide. Okey, ini adalah satu nota ringkas yang saya cuba hasilkan, tapi belum sempurna lagi, dan insya-Allah sekiranya nota ni siap sepenuhnya, insya-Allah saya akan share lah kepada dengan pelajar-pelajar semua. Okey, apa kepentingan etika? Tadi saya dah sebut tadi, etika ni sesuatu yang penting, untuk sesuatu tamadun itu dapat survive, ataupun sebuah negara itu dapat menjadi sebuah negara yang maju dan sebagainya. Tapi di sana ada beberapa kepentingan etika, kepentingan akhlak kepada terutama sekali kepada seseorang itulah, kepada diri seseorang itu, yang mana seseorang yang beretika, beradab, berakhlak mulia, dia mempunyai suatu bentuk kepribadian yang tinggi. Jadi seseorang yang beretika akan sentiasa menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak penciptanya. Contohnya seperti sifat-sifat yang baik, sifat sabar, pengasih, bertimbang rasa. Ini satu akhlak-akhlak yang baik, etika-etika yang baik, yang sekiranya diamalkan oleh seseorang, insya-Allah dia akan mempunyai mempunyai kepribadian yang tinggi dalam kehidupan mereka. Okey, kemudian yang keduanya, etika, akhlak-akhlak yang baik juga suatu yang penting sebagai untuk membina negara bangsa. Ni tadi pun saya dah sebutkan, sebuah tamadun akan runtuh sekiranya akhlak penduduk ataupun manusia dalam tamadun tersebut rosak. Begitu jugalah dengan masyarakat, negara akan turut mencapai faedah jika rakyatnya hidup secara beretika ataupun mengamalkan etika yang baik ataupun mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupan mereka. Negara akan menjadi lebih progresif, aman, harmoni dan sebagainya lah. Ianya juga akan memberikan imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Itu adalah untuk membina sebuah negara bangsa. Okey, etika juga
melahirkan masyarakat yang saling hormat menghormati. Kita semua mahu masyarakat yang saling toleransi, hidup dengan saling harmoni antara satu sama lain. Jadi individu yang beretika, individu yang berakhlak akan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi etika dan peradaban jelas menunjukkan bahawa individu yang beretika sudah pasti akan tidak akan melanggar perintah ataupun perkara yang dibenci oleh Tuhan ataupun Allah lah. Kalau kita dalam Islam, tentulah kita tidak akan membuat perkara-perkara yang Allah tak suka. Jadi ini suatu, kita kata, saling hormat menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga hidup secara harmoni. Jadi mereka yang beretika akan merasakan kehidupan hidup yang harmoni. Bagi menikmati kehidupan yang aman dan sejahtera, manusia perlukan kepada kasih sayang, keselesaan, kedamaian dan sebagainya lah. Jadi itu adalah beberapa bentuk kepentingan akhlak dan etika lah kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey, kita akan melihat beberapa istilah yang penting lah, beberapa istilah yang penting dalam tajuk yang pertama ini. Yang pertamanya, kita bincang tentang apa maksud adab. Sebab etika, adab, akhlak ni dia mempunyai kaitan yang sangat rapat lah, cuma dia dilihat dalam skop-skop yang tertentu. Okey, adab ini bermaksud budi pekerti yang halus atau tingkah laku yang baik atau budi bahasa. Ni kita kata pengertian adab lah. Orang yang beradab akan mempamerkan perbezaan aturan, kelakuan dan kepandaian membuat pilihan yang betul. Contohnya apabila mereka bersama masyarakat, mereka akan mempamerkan adab-adab yang baik. Jadi ini adalah satu bentuk adab lah. Jadi dalam agama Islam pun banyak adab-adab yang ada, dan kita bagi umat Islam, adab ini sesuatu yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan. Dan ni khusus bagi umat Islam lah. Bagi umat Islam, adab juga dia boleh membezakan antara amalan biasa dengan ibadat. Sebab ibadat ini, sebab adab yang baik itu dia boleh menjadi suatu bentuk ibadat. Kita ambil contoh, sekiranya kita makan ataupun minum, kita mengamalkan adab-adab yang dianjurkan oleh Islam. Baca bismillah contohnya, apalagi makan dengan tangan kanan, makan dengan tertib dan sebagainya lah, minum ataupun adab secara makan secara berjemaah. Jadi dengan itu kita bukan setakat kita buat tu sebagai amalan biasa, tetapi dia juga menjadi suatu bentuk untuk mendapat ganjaran ataupun mendapat pahala. Tu bagi umat Islam lah. Okey, akhlak pula. Akhlak iaitu tabiat yang lahir daripada dalaman seseorang seperti malu, ini contohlah, contoh malu, lemah lembut, menghormati orang lain dan sebagainya. Tabiat itu menebal dalam diri seseorang sehingga menjadi suatu tabiat kebiasaan dalam diri mereka. Okey, ataupun akhlak ni dia satu tingkah laku yang lahir dalam diri seorang individu tu tanpa ada paksaan. Dia satu tingkah laku yang baik tu dia menjadi sebati dalam kehidupan dia. Kalau dalam bentuk paksaan tu dia belum lagi menjadi akhlak-akhlak yang baik. Tapi sekiranya jadi akhlak tu dia lahir dalam dalaman. Dan istilah akhlak ni saya rasa dalam Islam digunakan. Jadi contohnya malu tadi tu. Malu tu dia lahir daripada dalaman. Seseorang yang malu dia akan tidak melakukan perkara-perkara yang keji, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik.
dia akan malu kepada Allah, dia akan malu kepada kawan-kawan dan sebagainya lah. Okey. Kemudian seterusnya adalah adat resam. Adat resam bermaksud adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum ataupun masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. Jadi adat resam ni adalah sesuatu amalan kebiasaan. Amalan kebiasaan bagi sesuatu kumpulan manusia. Sesuatu kumpulan manusia biasanya ada adat resam yang tersendiri. Satu kumpulan manusia ni contohnya satu kaum. Satu kaum, kita ambillah contoh orang Melayu lah. Orang Melayu dia ada adat resam yang tersendiri. Sahabat-sahabat kita di Sabah dan di Sarawak, kaum Kadazan, kaum Bajau, kaum etnik Melanau dan sebagainya, Iban dan sebagainya, mereka juga ada adat resam yang tersendiri. Jadi dan dia biasanya akan berbeza mengikut etnik-etnik lah, mengikut etnik-etnik tertentu. Contohnya orang Melayu. Orang Melayu ada adat resam tersendiri dalam majlis perkahwinan, kelahiran bayi, kematian dan sebagainya. Begitu juga dengan kaum-kaum etnik-etnik yang lain, mereka juga ada adat resam yang tersendiri. Okay, kemudian ada istiadat. Adat istiadat ini merangkumi pelbagai adat dan peraturan pelaksanaannya. Dia lebih kurang dengan adat resam lah. Cuma apabila dia suatu majlis yang besar, biasanya ia disebut sebagai adat istiadat. Contohnya seperti majlis rasmi, pertabalan raja, majlis perkahwinan, apalagi majlis apa-apalah yang dilakukan secara rasmi, maka istilah yang digunakan adat istiadat. Okey, para pelajar boleh berkomunikasi dengan saya lah sekiranya ada pandangan-pandangan, boleh chat. InsyaAllah saya akan membacakan pandangan-pandangan tersebut ataupun nak sebutkan contoh-contoh. Saya buka sekiranya ada pandangan-pandangan. Okey. Okey, kita masuk kepada etika. Jadi ini adalah subjek kita pun menggunakan istilah etika. Jadi etika ni bermaksud nilai yang baik lah, nilai yang baik, akhlak yang baik, dan dia ada kaitan lah dengan akhlak yang baik, adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun kumpulan manusia. Itu secara umum. Kita boleh sebutkan etika ni satu nilai-nilai yang baik, akhlak-akhlak yang baik, adat-adat yang baik lah, kepada seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan manusia. Okey, dari segi aspek sosiologi, ianya adalah satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada manusia atau sifat-sifat yang baik. Jadi dari aspek sosiologi lah, maksudnya suatu standard yang menyeluruh mengenai kata benar ataupun salah yang menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang manusia dalam konteks tertentu. Okey, kita akan bincang secara lebih lanjut pada ini. Kemudian satu lagi adalah biasa juga digunakanlah etos. Apa maksud etos? Dari segi bahasa, etos ni bermaksud sifat atau ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan sebagainya. Itu adalah dari segi bahasa. Etos ni maknanya sifat ataupun ciri sesuatu bangsa, sesuatu budaya. Contohnya ni
Contoh ni daripada kamus lah, daripada kamus Dewan. Contoh ayat yang menggunakan etos. Pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan etos masyarakat dan negara kita. Maknanya boleh menghasilkan karya yang mencerminkan sifat ataupun ciri sesuatu masyarakat. Masyarakat Malaysia contohnya, dia ada sifat, ciri tertentu dari segi pakaiannya, dari segi tingkah laku. Okey, itu dari segi bahasa lah. Kemudian dari sudut sosiologi, etos ni bermaksud usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai atau berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Itu adalah dari sudut sosiologi. Okey, satu lagi adalah istilah yang ada juga ataupun yang biasa digunakan juga adalah istilah etiket. Okey. Etiket ni apa? Etiket ni adalah adat ataupun peraturan bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profession tertentu. Contohnya, contoh ayat menggunakan etiket ni. Wanita bangsa kita belum mahir tentang etiket yang lazim di rumah orang-orang besar. Contohnya lah. Jadi dia suatu adat peraturan dalam kehidupan sosial ataupun dalam profession yang tertentu. Contohnya profession peguam contohnya. Profession kalau sini health science ataupun sains kesihatan. Dia ada etiket tertentu, cara berpakaian tertentu. Para doktor, para jurawat, orang yang terlibat dengan profession sains kesihatan. Di sana mereka ada etiket tertentu. Begitu juga dengan Ustaz, wajarkah? Okey, saya ada satu soalan ni. Wajarkah sebagai seorang pelajar untuk bersalam dengan guru bukan Islam dengan mencium tangannya? Minta pandangan. Okey. Ini satu soalan yang baik. Soalannya adalah, wajarkah seorang pelajar untuk bersalam dengan guru bukan Islam dengan mencium tangannya? Okey. Daripada soalan ini ada beberapa kemungkinan sebab tidak soalan yang pertama, bersalam ni lelaki ke perempuan? Itu satu soalan lah. Okey. Kalau sesama lelaki tidak ada masalah. Guru kita lelaki, maka tidak ada masalah lah untuk kita bersalam. Nak cium tangan pun boleh. Yang pentingnya adalah sebab apa? Sebab guru yang mengajar ilmu kepada kita, tentulah kita meraihkan dia ataupun kita menghormati dia sebagai seorang guru, sebagai seorang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Ni kalau sesama jantina tidak ada masalah. Okey. Saya terus tadi kepada etiket tadi tu. Etiket ni dia mungkin boleh dalam bentuk tadi profession ataupun dalam golongan-golongan tertentu. Rumah orang kaya, keluarga diraja contohnya ada etiket tertentu. Cara makan, cara berpakaian, dia tidak seperti mana orang biasa. Okey, itu adalah etiket. Okey. Saya terus kepada susur masa etika dan peradaban. Susur masa etika dan peradaban. Maksud apa susur masa ni? Susur masa ni maksudnya daripada kita sekarang ni pada abad ke-21. Jadi tamadun Melayu ni start daripada bila? Start daripada bila ni susahlah untuk kita menentukan. Sekejap .
susur masa etika dan peradaban. Susur masa perjalanan etika dan peradaban di Malaysia melalui 3 zaman ataupun tiga zaman yang utama, iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Jadi apa yang akan kita bincang ini adalah bagaimana perjalanan etika tu berlaku dalam 3 zaman ini. Okey, yang pertamanya adalah zaman pra-kolonial. Pra-kolonial ni satu atau zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia. Betul lah, negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Taktika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian formal atau tidak formal disebut sebagai adat resam dan adat istiadat. Okey, pra-kolonial tu mungkin kita boleh sebut sebagai zaman sebelum penjajahan lah. Sebelum penjajahan, yang mana contohnya zaman kegemilangan tamadun Melayu, zaman kerajaan Melayu Melaka, ataupun zaman sebelum daripada kerajaan Melayu Melaka. Sebelum kerajaan Melayu Melaka, contohnya zaman Sriwijaya, Majapahit, apa lagi, dan sebagainya. Jadi bagaimana etika pada masa tu? Etika pada masa tu, kalau sebelum Islam lah, sebelum Islam, maka dia ada berkaitan dengan agama yang dianuti oleh masyarakat pada masa tersebut. Contohnya agama Hindu Buddha pada masa tu. Mungkin ada di sana etika dan juga adab tertentu yang ada kaitan dengan agama Hindu Buddha ataupun animisme. Itu satu bentuk yang mungkin kita boleh bincang secara lebih mendalam lah dalam kumpulan tutorial masing-masing. Okey. Kemudian kalau zaman Islam, zaman kedatangan Islam, tentulah etika ini dia diambil ataupun bersumberkan kepada agama Islam. Agama Islam contohnya seperti tadilah yang kita bincang berkenaan dengan adab, akhlak. Jadi etika tu diambil daripada situ, daripada sumbernya, daripada Al-Quran, daripada sunnah. Banyak dalam Quran, banyak Allah menyebut tentang akhlak-akhlak yang baik. Dalam hadis pun Nabi telah memberikan bimbingan kepada kita pelbagai perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita kaji, kalau kita lihat kepada daripada bangun sampailah kepada kita tidur semula, di sana digariskan adab-adab, akhlak-akhlak tertentu yang kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Jadi sumbernya itu adalah daripada sumber wahyu, daripada Al-Quran dan sunnah. tu zaman Islam lah, zaman Islam. Okey, kemudian zaman kolonial. Okay, zaman kolonial ini satu zaman negara kita dijajah oleh penjajah barat, khususnya oleh British ataupun sebelum tu oleh Belanda dan juga Portugis. Jadi tentulah di sana ada etika-etika tertentu yang dibawa oleh mereka, oleh penjajahan tersebut, oleh penjajah tersebut. Contohnya seperti etika berpakaian, ada bentuk-bentuk tertentulah. Etika percakapan, pentadbiran, dan sebagainya lah, cara makan dan sebagainya. Itu adalah satu mana di sana ada bentuk-bentuk etika yang diamalkan dalam kehidupan mereka, dan kadang-kadang ia diterima oleh masyarakat setempat, oleh kita orang Melayu lah, contohnya macam tu. Okey, kemudian seterusnya adalah zaman pasca kolonial. Pasca kolonial iaitu pada masa sekarang. Pada masa sekarang, iaitu pada era moden, dan masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Pada masa sekarang ini, kalau pasca kolonial, zaman selepas penjajahan, zaman merdeka, sampailah kepada kita pada hari ini. Kalau zaman awal kemerdekaan, pada zaman
60-an, 70-an, 50-an, 60-an, 70-an itu mungkin agak berlainan dengan zaman sekarang. Zaman itu belum ada lagi teknologi yang seperti mana kita. Masyarakat Melayu contohnya masih lagi terikat dengan adat istiadat, etika-etika dalam kehidupan mereka yang diamalkan secara turun-temurun. Itu contohlah. Kalau zaman sekarang tentulah satu bentuk cabaran yang mungkin agak besar kepada masyarakat kita pada hari ini. Yang mana sebab kita dengan era globalisasi, dengan maklumat di hujung jari, kadang-kadang dari segi amalan-amalan itu, kehidupan seharian kita itu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya-budaya daripada luar, daripada budaya macam-macam lah, daripada barat, daripada timur, daripada Korea, daripada macam-macam lah. Sekiranya budaya-budaya tersebut budaya yang baik, tidak ada masalah. Malah kita pun digalakkan meniru, mengamalkan budaya-budaya yang baik dalam kehidupan kita. Okey. Saya berhenti sekejap lah. Okey. Okey, terima kasih kepada orang yang kepada ni lah, sahabat-sahabat kita yang meninggalkan komen. Mungkin saya tak sempat baca semua, boleh bacalah dalam komen-komen. Okey, saya teruskan lagi dengan pasca kolonial tadi. Di mana pasca kolonial itu adalah pada masa sekarang. Jadi pada masa sekarang cabaran kita dan cabaran awak saya rasa lebih besar, cabaran. Kalau saya pada hari ini mendidik anak-anak tu cabarannya besar. Kita berhadapan dengan dunia teknologi, berhadapan dengan pelbagai pelbagai maklumat. Pada masa akan datang mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jadi saya rasa lebih mencabar. Jadi awak ataupun pelajar-pelajar semua kena bersiap sedialah dengan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan kita dapat menghadapi cabaran akan datangnya dengan ilmu yang betul. Okey. Itu adalah tentang 3 zaman, susur masa, etika dan peradaban. Saya berpindah kepada topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan perbezaan antara etika dan juga akhlak. Yang ni yang ada kaitan dengan tadilah. Tadi saya dah sebut tentang makna etika, makna akhlak. Cuma kita akan melihat dari aspek apa beza antara etika dan juga akhlak. Okey. Perbezaan yang pertama adalah dari aspek sumber. Aspek sumber apa beza? Sumber etika diperolehi menerusi pengalaman individu atau sesuatu kelompok masyarakat. Itu adalah sumber. Jadi etika ni dia bersumberkan kepada manusia, pengalaman manusia, nak menentukan ia baik ataupun tidak berdasarkan kepada kita kata pengalaman. Okey, manakala akhlak pula ianya adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis ataupun bersumberkan kepada agama Islam lah, bersumberkan wahyu. Jadi ini adalah perbezaan yang pertama. Jadi akhlak ni dia tak berubah, dia sesuatu kita kata yang sabit, yang tetap. Sejak daripada dahulu sampailah sekarang, sesuatu akhlak tu, kalau akhlak baik tu dia akan kekal dengan akhlak yang baik. Manakala
Akhlak buruk dia akan kekal dengan akhlak yang buruk, dia tidak berubah akhlak ni sejak daripada kita kata zaman Nabi sampailah kepada zaman kita pada hari ini. Dia dia sentiasa ni lah, dia tidak berubah. Okey, itu adalah dari segi sumber. Kemudian dari segi ciri, etika sentiasa berubah mengikut situasi dan masa. Etika ni dia terbuka untuk perubahan. Ia berbentuk duniawi dan menggunakan logik akal, manakala akhlak pula adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah walau dalam keadaan apapun. Tadi saya dah sebut tadi. Itu adalah satu bentuk juga, satu bentuk perbezaan juga, yang mana dari segi perubahan, akhlak ni dia tetap sabit. Okey, kemudian dari aspek penentuan, etika ditentukan oleh manusia. Manakala akhlak ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan tunjuk ajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kaitan dengan tadilah. Maksudnya di sini yang menentukan etika tu baik ataupun tidak, siapa? Yang menentukan manusia. Kalau manusia mengatakan etika tu baik, jadi dia dikira baik. Tetapi akhlak tu bukan manusia yang menentukan bukan manusia yang menentukan akhlak tu baik ataupun tidak. Yang menentukan akhlak tu baik ataupun tidak adalah pencipta kepada manusia. Itu dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu adalah perbezaan, tiga perbezaan antara etika dan juga akhlak. Okay, kemudian kita akan lihat kepada seterusnya adalah faktor pembentukan etika individu. Bagi seseorang individu, kita ni, apa faktor yang menyebabkan kita ni mempunyai etika yang baik ataupun mempunyai akhlak yang baik? Dia ada faktor pembentukan etika. Antara faktor yang besarnya adalah dari aspek kekeluargaan. Alam kehidupan seseorang bermula daripada sesebuah keluarga. Keluarga yang baik kebiasaannya, ini kita sebut kebiasaannya, akan melahirkan insan-insan yang baik. Manakala keluarga yang berpecah belah, keluarga yang kita kata yang porak-peranda, boleh mempengaruhi individu dari sudut yang negatif. Kita taklah kata semua, ni kemungkinan macam tu. Maka ibu bapa haruslah memberi tumpuan kepada pembentukan keluarga yang baik dan memberi kasih sayang secukupnya terhadap setiap ahli keluarga. Jadi faktor keluarga ini satu faktor yang penting untuk pembentukan etika yang baik, pembentukan akhlak yang baik kepada seseorang manusia. Sebab manusia ni apabila ia dibiarkan tanpa bimbingan, kecenderungan untuk melakukan perkara yang tidak baik itu sentiasa ada. Lebih cenderung untuk melakukan perkara yang tak baik. Mungkin saya boleh guna istilah macam tu. Sebab manusia ni dia perlu dibimbing. Contohnya saya buat satu analogi lah. Contohnya kita ada seekar tanah ataupun sekeping tanah. Dan kita nak tanam tanah kita itu dengan pokok buah-buahan. Apa akan jadi kalau kita hanya tanam sahaja tanpa kita letak baja, tanpa kita menebas ataupun tanpa kita membersihkan kebun tersebut? Apa akan jadi? Saya rasa pokok-pokok yang pokok-pokok semak itu lebih banyak daripada ataupun lebih tinggi daripada pokok yang kita tanam. Itu kebiasaannya macam tu. Jadi untuk supaya pokok kita tu dapat hidup dengan subur, dapat hidup dengan baik, perlu kepada baja, perlu kita jaga tanah tersebut daripada tebasnya dan sebagainya lah.
Jadi itu sebagai suatu bentuk analogi lah. Jadi dalam keluarga pun lebih kurang macam itulah. Maknanya kita keluarga yang baik itu kebiasaannya akan melahirkan individu-individu, anak-anak yang baik, dan juga melahirkan zuriat keturunan yang baik. Itu kebiasaan. Kita sebut ini secara kebiasaan. Okey. Yang kedua, masa saya ada lebih kurang dalam 10 minit sahaja kerana awak akan masuk ke kelas masing-masing selepas ni bersama dengan pensyarah yang mengendalikan kelas 1 jam. Jadi saya akan berhenti pukul 12.50 ataupun 12.50 lebih lah untuk memberi peluang kepada awak untuk masuk ke kelas masing-masing. Dan mungkin sekiranya ada tajuk-tajuk subtopik yang saya tak sempat, akan disambunglah dalam perbincangan dalam kelas. Okey. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Jadi pembentukan karakter seorang individu juga berkait rapat dengan pendidikan. Jadi pendidikan formal harus diberikan kepada anak-anak supaya mereka bijak mengatur kehidupan sendiri, malah mampu menonjolkan diri di kalangan sosial. Dorongan dan pembabituan ibu bapa sangat penting dalam memberi pendidikan dan galakkan mengikut minat anak-anak. Ibu bapa perlu memberi jalan kepada anak mereka untuk memilih kehidupan masing-masing. Jadi kita tak memang tidak dinafikan ataupun memang keadaannya macam tu. Maknanya untuk seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik ataupun mempunyai etika-etika yang baik, maka ibu bapa ataupun pendidikan itu sangat penting. Pendidikan di rumah contohnya ataupun pendidikan di sekolah sangat pentinglah untuk melahirkan manusia yang baik. Okey. Kemudian seterusnya adalah rakan-rakan, rakan sebaya ataupun rakan-rakan lah. Sebab kita ni nak tak nak kita kena berkawan dengan sahabat-sahabat kita. Jadi dari sudut yang positif, pengaruh rakan sebaya boleh menjadikan kita ataupun remaja pada hari ini sebagai seorang yang baik, seorang yang berbudi pekerti, akhlak-akhlak yang baik, beretika dengan etika yang baik. Manakala kawan yang tidak baik ataupun terpengaruh dengan kawan yang tidak baik juga boleh menyebabkan mereka juga terpengaruh dengan akhlak-akhlak, dengan etika-etika yang tidak baik. Jadi di sinilah perlu satu usaha untuk saling ingat mengingati ataupun usaha untuk saling tegur-menegur antara satu sama lain. Sebab tu kalau dalam Islam tu dia ada konsep konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita tengok kawan-kawan kita buat benda yang tak baik, kita boleh tegur dia. Kita boleh memberi pandangan kepada dia. Begitu juga kita ajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita untuk membuat perkara-perkara yang baik. Jadi itu adalah satu perkara yang kita boleh manfaatkan semasa kita berkawan. Okey. Kemudian seterusnya adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup ni, setiap individu biasanya akan ataupun mesti mempunyai pengalaman hidup masing-masing. Sama ada dari segi positif ataupun negatif lah. Jadi pengalaman tersebut merupakan sebahagian daripada proses pembesaran yang menjadikan kita lebih matang. Dan saya yakin awak semua ada pengalaman-pengalaman yang tertentu. Jadi pengalaman tersebut sebenarnya adalah guru ataupun yang mengajar kepada kita tentang kehidupan, erti kehidupan ataupun apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Jadi aspek pengalaman itu. Dan daripada pengalaman ini juga dia boleh mempengaruhi etika-etika, boleh mempengaruhi akhlak-akhlak kepada seseorang manusia. Jadi ini adalah faktor pengalaman. Jadi pengalaman ini kita
kena mengambil yang positif lah. Mengambil yang positif, maksudnya pengalaman-pengalaman yang baik itu kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Ataupun pengalaman yang buruk itu kita jadikan sebagai satu sempadan untuk supaya kita tidak mengulangi perkara-perkara yang tidak baik. Dan sebab itulah dalam agama Islam pun dia ada konsep taubat, konsep muhasabah. Muhasabah ni kita merenung pengalaman kita. Contohnya hari ini, kita muhasabah apa yang berlaku kepada kita hari ini. Perkara yang baik apa yang telah kita buat, perkara yang tak baik ada tak kita buat. Kalau perkara yang tidak baik itu kita jadikan ianya sebagai kita kata sempadan ataupun kita berazam untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dan perkara yang baik itu kita cuba tambahkan dan kita amalkan. Pada hari besok tu kita buat lagi, malah kita tambahkan amalan-amalan yang baik. Itu adalah satu bentuk pengalaman hidup yang kita kena manfaatkan dalam kehidupan tertentu. Kemudian faktor keadaan. Faktor keadaan juga boleh mempengaruhi etika seseorang, individu. Pada masa kini terdapat banyak kes yang mana ianya berlaku disebabkan oleh faktor keadaan seseorang itu. Keadaan atau situasi mereka menyebabkan mereka hilang pertimbangan dalam membuat sesuatu keputusan demi memperolehi keinginan mereka. Jadi faktor keadaan ni contohnya macam seseorang yang membuat sesuatu kesalahan lah contohnya. Jadi mungkin kesalahan tersebut tu disebabkan oleh faktor tertentu. Dia mencuri. Mungkin pada masa tu dia sangat-sangat memerlukan ataupun dia dalam keadaan terdesak sebagai contohnya. Jadi ini perkara yang boleh mempengaruhi juga. Kemudian dan yang seterusnya, sikit lagi ni saya rasa yang last lah, adalah nilai dan moral peribadi. Nilai pegangan yang dipegang oleh seseorang dalam melakukan tugasan atau rutin harian akan mempengaruhi etika mereka. Jadi nilai kita, apa yang nilai yang kita pegang? Bagi orang Islam, nilainya adalah nilai agama, nilai Islam tu, pegangan kita. Jadi kalau kita berpegang kepada nilai-nilai tersebut, jadi saya rasa insya-Allah lah peribadi kita akan baik. Kita akan mengamalkan nilai-nilai yang baik, etika-etika yang baik dalam kehidupan kita. Sebab tu dalam agama Islam tu dia ada satu konsep beriman. Beriman ni dia ada banyak. Beriman kepada Allah, beriman kepada, salah satunya beriman kepada perkara ghaibiyat, perkara hari akhirat contohnya. Beriman kepada hari akhirat ni, kita percaya bahawasanya apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat balasan. Ini adalah satu bentuk perkara yang boleh menyebabkan kita akan berpegang dengan nilai tersebut dan kita mengamalkan akhlak ataupun mengamalkan etika yang baik dengan nilai dan pegangan kita lah. Okey, ada beberapa subtopik lagi yang contohnya seperti tahap penghayatan etika dan juga kepentingan penghayatan etika dan peradaban. Dan saya rasa insya-Allah perkara ini akan dibincang secara lebih mendalam dalam kumpulan-kumpulan tutorial ataupun kumpulan yang akan dikendalikan oleh ustaz-ustazah lah, yang akan bermula pada pukul 1. Jadi untuk saya rasa saya akan berhenti setakat ni lah. Dan sekiranya ada soalan nak bertanya ke, saya boleh respon dalam seminit 2 ni. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya, ya betul. Orang Johor, Johor. Ramai di sini orang Johor. Okey, saya rasa untuk saya setakat itulah dan saya berhentilah. Jadi saya tangguhkan kelas saya. InsyaAllah akan sambung pada minggu hadapan untuk mass lecture yang kedua.
Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.